pembangunan P64 di bawah Kementerian Pengajian Tinggi terbuka untuk dibahas. Pasemas. Kolekrai Antoje. Pasemas. dan sebelah Pasemas tu. Antoje. Dungun. Sebelah Dungun. Pematang Pauh, Hantu Ajaya. Terima kasih. Pasemas dulu. Setiu. Kolekrai dulu. Kolekrai dulu. Terima kasih. Setiu. Speaker Pasemas dulu. Saya rasa Pasemas dulu. Tadi sebut kolekrai tadi. Pasemas, Pematang Pauh, Setiu. Dungun kolekrai. Dungun dan Hantu Ajaya. Kolekrai boleh. Setiu. Jelebu. Mic ni tak menyala Tidak, speaker. Tadi sebut kolekrai Saya tadi nak tu. cup tak dapat. Mengisi. Ya, sekejap. Pasemas dulu. Speaker, jelebu. Jelebu boleh speaker? Terima kasih. Kita tunggu kita tengok masa macam mana. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya cuma nak bertanya beberapa soalan sahaja, iaitu pertama saya ucapkan tahniah kepada Menteri Pengajian Tinggi di atas langkah cukup baik Pendek sikit. membawa pulang pelajar-pelajar PKP lepas. Cuma beberapa soalan saja saya nak tanya dalam ruang yang ringkas ini, iaitu pertama isu MyBrain. Saya tengok MyBrain telah pun dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dulu, dan saya lihat sudah ada iklan daripada KPT berkenaan dengan MyBrain. Jadi adakah MyBrain ini sudah pun diwujudkan secara rasmi, dan bagaimanakah penguntukan terhadap program MyBrain ini, dan adakah ia akan dimasukkan secara rasmi pada tahun-tahun yang akan datang? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan isu cross-skilling. Perdana Menteri dalam ucapan sempena Hari Belia 2 hari lepas menyebut bahawa kerajaan memberikan tumpuan kepada cross-skilling, meningkatkan kemahiran kepada belia dan mahasiswa. Jadi setakat manakah KPT melihat pengajian atau mahasiswa ini perlu diberikan penekanan terhadap cross-skilling supaya mereka dapat keluar dan mendapat kerjaya yang baik? Yang berikutnya ialah isu yuran IPT yang apabila pelajar-pelajar tidak belajar dan apabila pelajar hanya mengikuti pengajian secara online, asrama dan sebagainya, mereka tidak diberikan accommodation oleh pihak universiti kerana PKP. Jadi adakah yuran di IPT ini akan diturunkan ataupun setakat manakah langkah KPT? Saya minta saya jemput kolekrai. Boleh. Terima kasih Pasemas kerana beri ruang kepada saya. Saya nak tanya beberapa persoalan juga kepada Yang Berhormat Menteri, iaitu dalam B64 butiran 020110 UM dan juga 01500 UKM. Kenapa terdapat perbezaan di antara gaji pensyarah di Research University ataupun RU dengan bukan RU? Sedangkan saya difahamkan penilaian kenaikan pangkat sangat ketat di RU dan bebanan tugas kerja pensyarah di Research University lebih berat. Dan mungkin saya perlu sebut di sini antara yang Research University ataupun RU ini adalah UM, UKM, UPM, USM dan juga UTM. Kemudian yang kedua ialah mungkin rujukan kepada B64 butiran 050600 beasiswa pendidikan tinggi. Tadi disebut oleh Muhammad Pasemas tadi berkaitan dengan yuran semester, khususnya dalam sempena ataupun dalam suasana COVID-19 ini, yang pelajarnya kebanyakan yang belajar secara online. Jadi adakah pihak kementerian berhasrat untuk mengkaji semula yuran yang telah pun dikenakan kepada pelajar ini? Termasuk juga isu berkaitan dengan PT-PTN. Adakah kerajaan bercadang mengkaji semula pembayaran PT-PTN? PT-PTN menjadi satu beban yang mampu memberikan pendidikan percuma. Satu badan yang mampu memberi pendidikan percuma kepada kumpulan mahasiswa yang memerlukan. Saya difahamkan pelajar yang cemerlang akan mendapat beasiswa, dan apakah kerajaan berhasrat untuk memasukkan juga pelajar-pelajar B40 untuk mendapat PTPN secara percuma ini? Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Kolekrai. Saya mohon supaya masukkan ucapan Kolekrai dalam ucapan saya. Pasemas minta laluan sikit. Pasemas minta laluan. Jeraya. Terima kasih Pasemas, dan sambungan itu yang Datuk Pengerusi, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tentang pembatalan kolej komuniti termasuk di Dungun. Apakah status sekarang ini kolej komuniti yang telah dibatalkan? Sekian. Kolekrai, boleh saya minta sikit speaker sikit je. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sudah Kolekrai bagilah saya sikit. Ada seminit lagi. tahu saya bagi je lubu sikit.
Ni speaker, terima kasih. Saya lanjutan daripada Kuala Krai tadi. Kuala Krai ke Jerai? Jerai. Jerai. Ni saya nak sentuh sikit 050400 speaker. Penyelenggaraan institusi pendidikan KPT ni, kebanyakan college community ni speaker, pelajar-pelajarnya tak cukup asrama. Terutamanya bagi college community yang di luar, yang sewa bangunan, bukan bangunan kerajaan. Saya nak tanya kepada pihak kementerian boleh tidak collaborate dengan mana-mana jabatan atau kementerian yang kuartersnya tidak digunakan, kuarters guru, kuarters JKR ataupun mana-mana kuarters kerajaan yang di-upgrade oleh KPT dan dijadikan sebagai asrama bagi pelajar-pelajar college community, universiti dan sebagainya. Speaker, ini boleh mengurangkan masalah penempatan pelajar dan kita boleh kawal pelajar di dalam sesuatu kawasan berbanding dengan pelajar universiti atau IPT ini yang menyewa di luar tapi kita tak boleh kawal dalam soal sosial dan sebagainya. Terima kasih speaker kerana bagi laluan kepada Jelebu yang mic saya ni tak menyala daripada tadi. Terima kasih speaker. Flow Pasir Mas. Pasir Mas, setiu minta. Terima kasih Pak Mas. Jadi, terima kasih Datuk Speaker. 5 minit, 4 orang membahas. Terima kasih. Pasir Mas, setiu. Silakan Yang Berhormat Matampau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pengerusi di atas peluang bagi Perkhidmatan Pau. Saya ada beberapa isu di bawah butiran maksud B64 butiran 030000 hospital pengajar ataupun teaching hospitals ya. Untuk pengerusi universiti tenaga pengajar ini secara definisinya merupakan semua institusi, ada 5 di Malaysia yang memberi khidmat pendidikan latihan klinikal untuk doktor, jururawat dan pegawai kesihatan lainnya, untuk memberikan khidmat juga kepada khidmat perubatan kepada pesakit, termasuklah menjalankan kajian perubatan. Saya ingin menanyakan kepada Yang Berhormat Menteri, memandangkan kalau kita lihat semua dana yang dibelanjakan dan dirancang merekodkan penurunan untuk PPUM, contohnya Pusat Perubatan Universiti Melaya, turun daripada 410 juta kepada 192 juta. Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia juga sama, daripada 325 juta kepada hanya 150.5 juta. Dan Hospital University Sains Malaysia. Mungkin ada perancangan lanjut, saya nak menanyakan, memandangkan kebanyakan semua institusi ini bukan sahaja tujuan utama untuk melatih tenaga daripada bidang perubatan, tetapi juga memberi khidmat dari segi rawatan kepada golongan B40 mostly. Saya tidak jelas sama ada hala tuju meliputi juga keperluan untuk menswastakan beberapa khidmatnya. Sebelumnya di bawah mantan menteri, saya rasa 2 mantan menteri sebelum menteri yang terkini, banyak tekanan yang diberi kepada semua institusi dan universiti untuk menswastakan beberapa khidmat mereka to of course gain their own sources of funding dengan izin. Maka saya nak rujuk kepada laporan false promises oleh Oxfam 2019. Risiko bila bidang pendidikan termasuklah teaching hospitals diswastakan, ia akan menjadi sukar untuk menjamin kualiti dan kesaksamaan bidang pendidikan. Lebih-lebih lagi di Malaysia, kita sangat bangga, kita sangat menghargai sektor kesihatan kita. Dalam menangani COVID, ini jelas kerana pelaburan asal dan awal oleh kerajaan. Maka bagi saya, antara tonggak kekuatan adalah our teaching hospitals, dan saya mahu penjelasan mungkin dalam segi jangka masa panjangnya, what is being planned for them. Saya tak mahu dikala kita dapat banyak lagi jumlah pesakit yang naik mendadak, charge bagi kesemua hospital khususnya PPUM akan dinaikkan kerana pihak hospital tak mampu nak menanggung bebanan yang bertambah. Kalau dilihat di HUSM, mereka Yang Berhormat Menteri juga membantu menghasilkan COVID TT atau COVID Transport Tool bagi melakukan pemindahan pesakit dalam kategori patient under investigation dan pesakit yang mempunyai gejala severe acute respiratory infection SARI yang menjalani pembedahan di Dewan Bedah Trauma.
Jadi inovasi ini sangat penting dan sudah tentu mereka mahu mesej yang jelas daripada kerajaan. When they are excellent, bila kecemerlangan itu juga diberikan dokongan keuangan. PPUM sudah tentu ada dari segi banyak ujian-ujian sebelumnya, remdesivir, hydroxychloroquine, semua menggunakan kepakaran dan dijalankan di PPUM. Dan saya berharap bila kementerian memutuskan untuk menambah peruntukan di masa depan, harapnya ia akan membantu ke semua kajian lanjut yang akan dibangunkan. Saya akan akhiri Datuk Pengerusi dengan kajian tentang herba ulam raja yang sedang berlangsung di St. George's University, St. George's Hospital University, dan ada kolaborasi dengan PPUM untuk menghasilkan atau mengguna semula drug repurposing ubat anti-malaria sebelumnya, artesunate yang murah, ulam raja, yang berpotensi untuk merawat beberapa jenis kanser termasuklah cervical cancer, nasopharyngeal cancer, leukemia dan juga colorectal. Saya nak ucap terima kasih kerana Yang Berhormat Menteri memberikan ruang untuk mendengar, dan saya harap geran segala permohonan dan dana yang kita sumbangkan untuk perkembangan ke semua hospital tenaga pengajar ini kita teruskan. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi mengizinkan saya untuk berbahas peringkat jawatan kuasa yang melibatkan peruntukan semula, peruntukan perbelanjaan 2020 bagi Kementerian Pengajian Tinggi. Melibatkan perbelanjaan mengurus butiran 021300 Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dan perbelanjaan pembangunan butiran 05002 Universiti Sains Islam Malaysia. Isu berkaitan graduan undang-undang USIM yang masih belum diiktiraf. Datuk Pengerusi, saya mendapat makluman bahawa punca utama keengganan Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia, LKPU, memberi pengiktirafan adalah dikatakan kerana terdapat banyak kelemahan dalam penyampaian program ijazah tersebut. Justru menjadikan graduan ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah, USIM dilihat tidak mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memasuki profesion undang-undang. Saya kira isu ini berkait bukan sahaja dengan kebolehan graduan untuk beramal sebagai peguam, sebaliknya turut melibatkan kemampuan universiti dan kemampuan kerajaan dalam menyelesaikan masalah ini. Lebih dari 500 graduan setakat ini dalam bidang kepakaran yang melibatkan undang-undang sivil dan syariah yang negara Malaysia telah bazirkan. Oleh itu, bagi menyelesaikan isu ini, saya berpendapat bahawa Kementerian Pengajian Tinggi perlu membantu USIM memenuhi semua keperluan yang disyaratkan oleh LKPU untuk diiktiraf. Jika masalahnya pada pensyarah, berikan bantuan keuangan agar mereka dapat menggaji bilangan pensyarah berkepakaran yang mencukupi daripada pemain industri. Jika isunya pada silibus, pinjamkan penjawat awam yang mempunyai pengalaman yang dapat memurnikan silibus undang-undang sivil dan syariah. Dalam arti kata lain, apa sahaja yang USIM perlukan untuk diiktiraf, kerajaan perlu bantu sediakan. Soalan saya, adakah peruntukan yang diberikan kepada USIM mencukupi bagi menyelesaikan isu ini? Sila. Boleh, Dungun. Terima kasih, Dungun. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Adakah Yang Berhormat bersetuju jika saya cadangkan supaya KPT dengan kerjasama IPTA dan juga IPTS perlu mengkaji semula relevansi jurusan yang ditawarkan dengan mengambil kira faktor kemahiran insaniah, latihan industri dan keboleh kajian graduan. Kemahiran insaniah merupakan kemahiran yang sangat signifikan dalam pasaran pekerjaan, persediaan mahasiswa dalam mendepani cabaran industri revolusi 4.0. Perlu menjadi objektif utama KPT supaya bakal graduan yang akan dilahirkan dapat memenuhi kehendak pasaran semasa. Selain itu, KPT juga perlu mengambil kira pandangan graduan yang telah bekerja atau tidak mampu menempatkan diri dalam bidang jurusan mereka supaya satu kerangka dalaman direka untuk mengatasi masalah keboleh pasaran graduan. Skim Latihan 1 Malaysia atau kini dikenali dengan ProTJ
perlu diperkasakan dan diperkenalkan dalam universiti supaya lebih ramai graduan mendapat pendedahan pengalaman alam kerjaya dan kemahiran yang mereka boleh asah sebelum bergraduate supaya mampu menempatkan diri dalam pasaran pekerjaan ataupun membantu graduan yang berminat untuk melaksanakan bisnes. Graduan yang terlibat dalam skim latihan protegi perlulah diberi jaminan yang tinggi supaya mereka dapat menempatkan diri dalam industri yang diceburi. Manakala graduan yang berminat dengan bidang keusahawanan diberikan latihan yang berfokus serta geran perniagaan juga ditawarkan agar mereka tampil lebih yakin dengan bidang yang diceburi. Adakah Yang Berhormat Dungun bersetuju? Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Kerai oleh kerana ia juga berkait dengan isu graduan, yakni keboleh pasaran mereka. Maka saya pohon supaya dimasukkan dalam ucapan saya dan saya pohon juga Menteri memberikan penjelasan kepada apa yang telah dibangkitkan oleh Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih. Yang Berhormat Anto Jaya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin berbahas butiran 020000 iaitu berkaitan dengan operasi pendidikan tinggi. Seperti mana yang tertera di kertas Perintah 4 ini, telah pun diperuntukkan perbelanjaan untuk kesemua universiti di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya ingin tanya khusus berkaitan dengan program Universiti Penyelidik. Kita semua sedia maklum bahawa program Universiti Penyelidik ini membabitkan 5 universiti. Universiti Melaya, Universiti Sains, Universiti Putra, Universiti Kebangsaan dan Universiti Teknologi. Dan kita lihat dari segi peruntukan yang diberi kepada universiti ini memang tidak sama, berbeza-beza. Dan saya ingin tanya kepada Kementerian, apakah di sana terdapat perancangan untuk kita menambah universiti-universiti yang boleh kita letakkan di bawah program Universiti Penyelidik ini. Kerana kita lihat bahawa ini pencapaian universiti-universiti di bawah program Universiti Penyelidik ini amat memberangsangkan. Dan misalnya Universiti Melaya, rankingnya daripada 70 turun jauh lebih baik ke tangga yang ke-54. Dan saya percaya dengan program yang lebih khusus dan perancangan yang lebih teliti, kita boleh melahirkan graduan yang cakna tentang penyelidikan yang boleh memberikan sumbangan yang besar kepada pembangunan negara. Dan kita tahu sekarang ini kita berhadapan dengan realiti yang pelbagai, cabaran juga pelbagai. Misalnya kita terpaksa memberikan tumpuan kepada big data, kecerdasan intelijen atau kecerdasan buatan, artificial intelligence dengan izin. Dan ini semuanya menuntut kita untuk memberikan tumpuan supaya lebih lagi universiti boleh kita masukkan di dalam program Universiti Penyelidik ini. Misalnya saya lihat di kawasan saya, Universiti Teknikal Melaka UTM. Ianya memberikan tumpuan tentang aspek teknikal soal pembangunan pendidikan. Jadi saya percaya ini merupakan satu perkara yang harus diberikan tumpuan. Silakan Tampin. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin bertanya kepada Hang Tuah Jaya. Sejauh mana Universiti Penyelidikan ini dan penyelidikan yang ada dekat universiti itu telah dipatenkan? Kerana mempatenkan hasil pada penyelidikan itu amat penting untuk menjadi hak milik sesebuah universiti ataupun hak milik negara. Yang kedua, saya ingin bertanya sejauh mana pusat penyelidikan Universiti Melaya yang hendak dibangunkan di Gemas itu telah dilaksanakan dan sejauh mana perkembangannya dan bila ianya disiapkan. Terima kasih. Terima kasih Tampin, dan saya minta poin yang Tampin bangkitkan terutama tentang pusat penyelidikan di Gemas itu dijadikan sebahagian daripada ucapan saya. Tetapi yang lebih penting yang disebut oleh Tampin tadi ialah berapa banyakkah yang telah dipatenkan. Saya ingat ini perkara yang penting kerana kita tidak mahu penyelidikan yang dibuat itu lebih bersifat syok sendiri. Belanja besar tetapi ianya tidak ada sumbangan kepada negara. Jadi saya ingin tahu daripada peringkat kementerian, berbanyakkah kajian-kajian atau kertas kajian yang telah dihasilkan, yang telah diterbitkan, yang mana ianya diambil secara serius oleh pemain-pemain industri untuk dikembangkan lagi aspek penyelidikan yang telah dibuat di peringkat universiti. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya juga ingin bangkitkan sedikit tentang
Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, kerana kita tahu ada sedikit belanja diperuntukkan, dan saya percaya Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi ini satu wahana ataupun satu platform untuk melahirkan pemimpin mahasiswa yang berkualiti, yang mempunyai jati diri yang tinggi, dan kita yakin peruntukan yang lebih sewajarnya diberikan kepada akademi ini. Dan tentulah di sini saya juga ingin bertanya tentang apakah silibus kepimpinan yang telah pun disediakan oleh peringkat kementerian, kerana kita tahu ianya tidak boleh sebarang silibus. Kita mahu melahirkan pimpinan universiti, pimpinan muda yang prihatin tentang perkembangan negara, sama ada politik, sosial, ekonomi, dan ianya menjadi pemimpin pelajar yang bukan sekadar memberikan tumpuan kepada kecemerlangan akademik, tetapi juga dari segi kecemerlangan kepimpinan. Jadi ini dua perkara yang ingin saya bagikan pengurusi. Terima kasih. Saya ingin Setuju. silakan Yang Berhormat. Setuju. Saya. 1 minit setuju. Silakan. Datuk Pengurusi, saya hanya menyebut butiran 04800 itu College Community. Dalam jawapan Menteri berkait dengan ucapan saya semasa sesi perbahasan Titah Diraja, ada disebut bahawa STU telah dibangunkan sebuah College Community yang beroperasi pada 3 Mac 2018 dengan kapasiti pelajar sebanyak 90 orang yang menawarkan program CG Teknologi Elektrik kepada lepasan pelajar SPM. Jadi saya mencadangkan supaya kalau kita lihat dari segi kapasiti pelajar yang agak kecil, 90 orang dengan menawarkan satu program sahaja. Sebab itu ini disebabkan kerana bangunan yang digunakan itulah menyewa bangunan sementara, dan sebagaimana saya sebut sebelum ini bahawa perlu dibina bangunan kekal untuk college community ini yang secara sekaligus boleh menawarkan kursus yang lebih banyak dan boleh menarik minat lebih ramai penuntut untuk menyambung pelajaran di sini. Jadi insya-Allah daerah STU merupakan daerah yang masih banyak mempunyai tanah kerajaan, dan kita bersedia untuk menyediakan tapak yang sesuai untuk pembinaan kolej komuniti, bangunan kolej yang kekal ini. Sekian, Datuk Ketua. Saya mempersilakan Menteri untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Datuk Pengerusi, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi P64 dan B64 bagi KPT. Dan KPT percaya bahawa untuk makluman ahli Dewan semua, KPT adalah kementerian baru yang telah menerima penguntukan semula peruntukan perbelanjaan sejumlah ringgit Malaysia 7.5 bilion. Penguntukan semula ini meliputi 5.9 bilion ataupun 78.6% untuk belanja mengurus. Selebihnya iaitu 1.6 bilion ataupun 21.4% merupakan perbelanjaan bagi belanja pembangunan. Penguntukan ini adalah sejumlah kewangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang belum digunakan dan dipindahkan ke Kementerian Pengajian Tinggi. Daripada keseluruhan jumlah penguntukan semula, sebanyak 87.28% daripada belanja mengurus adalah untuk pengoperasian 20 universiti awam, 6 hospital pengajar dan 140 politeknik dan kolej komuniti di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Politek dan Kolej Komuniti. Berhubung isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerai dan Yang Berhormat Pasir Mas mengenai My Brain 15. My Brain 15 ini sebenarnya Datuk Pengerusi telah dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11.
Secara latar belakangnya, MyBrain 50 ini telah berjaya menaja seramai 56,910 orang pelajar mengikuti program di peringkat pasca siswaza, dan sehingga Jun 2020 seramai 30,427 pelajar telah berjaya menamatkan pengajian. Mengambil kira pencapaian program kenaan, KPT sememangnya berhasrat untuk melaksanakan program baru MyBrain yang memfokuskan kepada penajaan pelajar-pelajar di peringkat pasca siswaza sebagai kesinambungan daripada program MyBrain 15 yang ditangguhkan sebelum ini. Jadinya KPT juga berhasrat menjadikan program berkenaan sebagai program jangka panjang yang akan dilaksanakan sepanjang rancangan Malaysia ke-12, dan cadangan pelaksanaan program baru berkenaan telah pun kita kemukakan kepada pihak EPU untuk pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya kita mendapat kelulusan oleh EPU dan insya-Allah akan mendapat kelulusan daripada EPU, pelaksanaan program baru ini kelak dapat meningkatkan budaya intelektual akademik dalam kalangan rakyat di samping sebagai intervensi kementerian bagi menanangi masalah pengangguran dalam kalangan graduan. Seterusnya, yang berhormat Pematang Pau. Menteri, Jelebu, Menteri. Jelebu. Ya, saya. Minta respon yang tadi, Menteri. Belum lagi yang berhormat Jelebu. Baru permulaan. Okey. Sabar, Wabi. Okey, yang berhormat daripada Pematang Pau mengenai keperluan menswastakan khidmat daripada hospital pengajar. Penjelasan dalam jangka masa panjang, charge daripada hospital mungkin dinaikkan sebab tak mampu bebanan terpilih. Buat masa ini sebahagian besar daripada HPU sudah mempunyai private wing yang memberi perkhidmatan dan kadar bayaran seperti hospital swasta, tetapi charge yang dikenakan adalah lebih rendah. Sumbangan daripada private wing inilah yang telah membantu HPU menyerap kos-kos yang jauh lebih murah seperti kadar di hospital kerajaan. Memang terdapat perkhidmatan private wing yang ditawarkan oleh HPU, iaitu contohnya di PPUM, di UKM, HUSM, IIUM, HUITM. Perkhidmatan ini dapat membantu dari segi penjanaan perkhidmatan HPU bagi mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan kerajaan. Seterusnya daripada Yang Berhormat Dungun mengenai perbelanjaan mengurus USIM dan pembangunan pengiktirafan sarjana undang-undang tak capai tahap kelayakan. Dari segi isu pengiktirafan program SMUS, KPT telah mengenal pasti beberapa perkara yang telah diketengahkan oleh Legal Professional Qualification Board, di mana program tersebut perlu ditambah baik agar mencapai piawaian yang telah ditetapkan. LPQB telah memohon kepada USIM untuk melaksanakan penambahbaikan tersebut dengan melaksanakan 4 modul khas dalam tempoh 6 bulan kepada pelajar yang terlibat. USIM menyambut baik saranan LPQB. Boleh saya minta penjelasan sedikit je? Okey. Bergantung pada jawapan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ucapkan terima kasih atas jawapan. Hanya saya fikir walaupun ada sayap-sayap swasta, tapi hakikatnya secara konsisten dari tahun ke tahun, peruntukan untuk hospital tenaga pengajar ini semakin berkurangan. Jadi permohonan saya memandangkan mereka telah melaksanakan tugas yang begitu baik adalah untuk kementerian menimbang dan menambah peruntukan bagi tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Tak apalah kan, sekali-sekali dah Menteri petang dah mengantuk ke? Menteri mengantuk tak? Jadinya kita akan bawa kepada peringkat EPU dan NMOF untuk kelulusan mengenai perkara tersebut. Yang berhormat daripada Setiu, College Community Setiu kapasiti 90, soalan menyewa perlu dibina bangunan kekal untuk tawaran program banyak.
College Komuniti Cawangan Setiu menggunakan bangunan sewaan buat masa ini dengan enrolment yang ada berdasarkan keperluan adalah mencukupi. Penawaran program tambahan boleh dipertimbangkan mengikut kesesuaian komuniti setempat. Yang berhormat daripada Tampin bertanya mengenai bagaimana hasil Universiti Penyelidikan dipatenkan. KPT memang sangat committed dalam menyokong usaha dan semangat daya saing penyelidik di IPT. Hasil daripada itu termasuk penemuan baru, termasuklah penghasilan harta intelek. Hasrat ini disokong melalui skim geran penyelidikan pembangunan prototipe yang dibuka kepada mereka yang telah menamatkan penyelidikan terdahulu dan penyelidikan lanjutan diperlukan bagi pembangunan prototipe yang berpotensi untuk dikomersialkan. Ini seterusnya akan menyumbang kepada penghasilan IPT. Yang berhormat daripada Jerai bertanya mengenai pembatalan College Komuniti di Dungun. Sebenarnya College Komuniti ini telah diluluskan tetapi telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu. Jadinya kementerian sangat prihatin dan telah mengemukakan permohonan baru kepada EPU melalui surat bertarikh 16 Julai agar ianya dapat diberikan peruntukan untuk kelulusan semula. Sikit Menteri boleh? Terima kasih. Menteri sikit. Kimanis. Ya, Saya minta juga dimasukkan College Community. Ya, termasuk juga ada Kimanis, 5 College Community, termasuk satu daripada Kimanis. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Hang Tuah Jaya, yang berhormat Hang Tuah Jaya, selain daripada 5 RU, usaha sedang dipergiatkan untuk melibatkan universiti awam yang lain yang dikenali sebagai rakan Universiti Research University. 5 universiti awam yang lain yang sedang dikenal pasti bagi tujuan tersebut untuk berkolaborasi bersama dengan Research University. Akhirnya nanti akan terdapat 5 RU dan juga 5 rakan RU di Malaysia. Daripada yang berhormat Pasir Mas, isu yuran IPT, Kementerian sangat prihatin. Kita terima maklum balas daripada ibu bapa, pelajar dan pihak-pihak berkepentingan mengenai yuran universiti awam. Dan telah diumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran perkhidmatan atau aktiviti universiti awam sehingga 15% setelah mengambil kira keupayaan keuangan kerajaan dan universiti awam itu sendiri. Dan jumlah tersebut mengambil kira peruntukan kerajaan sebanyak 20 juta dan penggunaan sumber dalaman universiti awam sebanyak 52 juta. Hang Tuah Jaya bertanya mengenai program kecerdasan buatan ditambah di universiti. Penubuhan 4 IR Competence Center telah dilaksanakan di 2 universiti iaitu di UMK, Institute for Artificial Intelligence and Big Data, dan UTM, Center for Artificial Intelligence and Robotics bagi meningkatkan program kecerdasan buatan di universiti awam. Kuala Kerai pula bertanya mengenai pendidikan percuma. PTPTN bagi pelajar cemerlang golongan B40 dan M40 pengecualian bayaran balik. Saya nak maklumkan di dalam Dewan Yang Mulia ini sehingga 31 Julai 2020 seramai 70,563 peminjam telah diberikan pengecualian bayaran balik berjumlah 1.85 bilion. Yang berhormat Pasir Mas bertanya mengenai pengajian kepada pendidikan kepada belia. Program upskilling dan reskilling di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community dijalankan di bawah program pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH. JPPKK juga menawarkan program di bawah dana penjana untuk yang telah diperuntukkan oleh Kementerian Keuangan. Yang berhormat Kuala Krai bertanya mengenai perbezaan antara Universiti Penyelidikan dan Universiti Bukan Penyelidikan. Universiti Penyelidikan yang memfokuskan kepada inovasi dan penyelidikan komersial, produk memberi impak
dalam mempertingkatkan ranking di peringkat antarabangsa dan impak kepada masyarakat dan komuniti. Sementara universiti bukan penyelidikan juga menjalankan penyelidikan namun mempunyai tujuan tersendiri dan khusus dalam melahirkan pelajar yang berkualiti dan tersedia untuk masa akan datang. Ibu Menteri, soalan saya tadi ialah berkaitan dengan gaji yang sama antara RU dan bukan RU tadi. Terima kasih. Mengenai gaji yang seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu, saya perlu bagi jawapan secara bertulis supaya lebih detail akan dimaklumkan kepada Yang Berhormat mengenai perkara tersebut. Yang lain-lain semua saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Menteri. Alamak. Yang Berhormat. Ya. Tadi Yang Berhormat janji dengan jelebu, Yang Berhormat. Ada Yang Berhormat. Jangan batal di saat akhir, Yang Berhormat. Saya dah tunggu lama, Yang Berhormat dah. Yang Berhormat jelebu. KPT sedia berbincang dengan kementerian yang mempunyai kuartus yang tidak digunakan untuk dijadikan asrama pelajar college community bergantung kepada jarak kuartus tersebut daripada kolej-kolej komuniti berkenaan dengan adanya kemudahan pengangkutan yang akan disiapkan. Terima kasih, itu Menteri. saja jawapan yang lain. Menteri jawapan sikit betul. boleh sebelum Ya. tamat. Boleh Datuk Speaker? Silakan. Terima kasih. Bercakap soal menjadikan universiti penyelidikan. Saya nak mengingatkan Yang Berhormat Menteri. Ini cerita benar. Iaitu untuk menjadikan sebuah institusi pengajian tinggi atau universiti ini menjalankan program penyelidikan. Pelajar-pelajar yang akan menyertai universiti itu kebanyakan pelajar-pelajar yang sudah dewasa. Ada family, ada anak. Most of them dengan izin postgraduate students or even higher than that. Jadi kemudahan universiti itu perlu setara dengan keperluan pelajar-pelajar yang bertaraf begitu. Saya dapati banyak universiti yang belum bersedia untuk menyediakan kemudahan-kemudahan itu. Dari segi penginapan, dari kemudahan lain dan sebagainya, supaya dia dapat tinggal di situ bersama dengan keluarga dan meneruskan pengajian dan penyelidikan di situ. Jadi saya bagi maklumat ini untuk Yang Berhormat Menteri mengambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pasir Salak memang itu di dalam perhatian pihak kementerian, terutamanya mengenai penginapan-penginapan di universiti-universiti, dan insya-Allah akan ada pertimbangan mengenai perkara berkenaan selepas saja perbincangan akan dibuat bersama dengan Kementerian Kewangan Malaysia, dan itu saja jawapan saya Yang Berhormat Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Speaker, standing order. Apa namanya? Standing orders, peraturan 36, 6, 5 dan 6. Tadi saya duduk di luar, saya dapat tahu Jerlun, Yang Berhormat Jerlun ada sebut mengatakan bahawa saya ada menuturkan perkataan tertentu yang beliau anggap sebagai tidak apa nak kata unparliamentary, whatever you want to call it, ataupun tidak sepatutnya diungkapkan. Ini cuba menghina saya, memburukkan nama saya. Pihak luar sana mungkin akan quote apa yang dia cakap. Saya nak tahu sebenarnya apa benda yang Berhormat Jerlun tadi yang merujuk kepada apa yang saya cakap itu tidak parliamentary. Ini mesti diselesaikan, kalau tidak nama baik saya. Ya? Saya Nama pun baik saya. tak dengar sebenarnya Yang Berhormat. Jadi saya rasa kalau Yang Berhormat ingin meneruskan perkara ini, bolehlah Yang Berhormat menulis kepada saya dan saya akan meminta penerangan daripada beliau. Tulis. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Nama baik kita pula dikacau. Betul. Hai. Ya. Alih-alih Yang Bukan Berhormat, senang nak dapat nama baik. alih-alih Yang Berhormat
Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 5 bilion 922 juta 811,700 ringgit Malaysia untuk kepala B64 anggaran perbelanjaan mengurus peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2020 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, kepala B64 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah seterusnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P64, anggaran perbelanjaan pembangunan pengutukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2020 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, sila kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka perbelanjaan di bawah kepala P64 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Pasal